Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi ini adalah live pendek. Sebenarnya saya nak tunggu, saya nak buat lewat malam. Tetapi isunya begitu tajam, begitu mengejutkan saya. Jadi saya tidak boleh nak tunggu. Jadi saya buat dulu live ini untuk memberi amaran kepada pemimpin DAP, khususnya Ramasamy. Jangan melihat sesuatu isu melibatkan orang Melayu dan bukan Melayu dari kacamata perkauman lampau, sehingga penjelasan anda tidak tepat dan berbaur perkauman dan juga mampu mencetuskan ketidakstabilan. Sebab hari ini Ramasamy, iaitu pemimpin DAP ataupun Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, sudah secara halus pada tanggapan saya mencabar kedudukan orang Melayu, khususnya kawalan mereka terhadap sektor perkhidmatan awam. Sebab Ramasamy kata secara terbuka di Facebook dia bahawa kawalan orang Melayu ni terhadap sektor perkhidmatan awam ni perlu dihentikan. Dan contoh-contoh yang diberi oleh Ramasamy adalah menurut peredaran zaman sekarang ini, kita perlu kaji semula benarkah China menguasai ekonomi. Dia beritahu dulu ianya penting bagi Melayu mengawal sektor awam, perkhidmatan awam, sebab pada ketika itu ada kebimbangan berhubung dengan orang Cina dan sebagainya. Tapi malangnya hujah-hujah yang diberikan oleh Ramasamy tidak tepat, dan bukan hanya tidak tepat, ianya berat sebelah ke arah menghalalkan permintaan dia supaya kawalan orang Melayu terhadap perkhidmatan awam ni dihentikan. Sungguh berani pemimpin DAP ni. Baru 2 bulan lebih kerajaan pimpinan Anwar sudah ada kenyataan sebegini. Ramasamy perlu tahu, DAP perlu tahu sejarah negara ni, berbilang kaum ni memang dari awal sebelum merdeka dan selepas merdeka tidak sama rata antara kaum. Bukan nak salahkan mana-mana kaum. Ini masalah British. Apabila mereka masukkan orang India, mereka ambil dari mana? Ada yang penjenayah, ada yang perogol dan sebagainya, yang akan menjalani hukuman, ada yang hukuman mati. Mereka seolah-olah dilepaskan, tetapi dimasukkan ke Malaysia untuk bekerja sebagai buruh di dalam ladang-ladang getah dan sebagainya. Seperti seolah-olah hamba, walaupun bukan hamba, tapi seolah-olah hamba, dengan hutang mendadak, dengan mereka perlu bayar balik banyak hutang. Jadi disebabkan orang India ni dapat peluang kedua, jadi mereka dibenarkan masuk, dibawa masuk oleh British, tapi dalam keadaan saya kira seksa lah. Tapi orang Cina pula, dia datang atas inisiatif sendiri, dibenarkan oleh British dengan bantuan kongsi-kongsi, taiko-taiko, untuk kerjakan lombong-lombong dan sebagainya. Dan sektor ekonomi pelombongan dan sebagainya, disebabkan hubungan antara British dengan taiko-taiko ni dibenarkan berleluasa, dan tidak ada kekangan pada kaum Cina seperti kaum India. British pula memastikan orang Melayu ni tidak keluar daripada sawah, tidak keluar daripada sampan nelayan mereka. Bila ada orang Melayu cuba usahakan kebun kecil getah, macam-macam kekangan dikenakan oleh orang British. Jadi ada faktor sejarah dia. Apa yang saya sebutkan ni ringkas. Ada faktor sejarah dia. Semua ni menyebabkan wujud acuan ekonomi negara ikut kaum. Kalau nelayan sawah, pesawah, kita cakap Melayu. Kalau penoreh getah, kita cakap India. Kalau perniagaan, kita cakap
Cina masa dulu merdeka. Orang Cina pula masa baru merdeka ni, mereka sebenarnya tidak begitu menganggap diri mereka sebagai di bawah Raja-Raja Melayu. Mereka menganggap diri mereka datang ke sini buat perniagaan, meskipun mereka sudah ada yang bergelar warga negara Malaysia. Tidak ada inisiatif daripada parti-parti politik Cina untuk mengubah keadaan ini dalam semangat nation building, membina negara. Sebab dalam semangat nation building, membina negara ni perlu sacrifice, pengorbanan daripada setiap kaum ke arah menyamaratakan sosioekonomi ataupun mengurangkan jurang sosioekonomi. Apa yang MCA dan DAP buat dalam berdekad-dekad lamanya adalah mengambil peluang setiap perkara yang dirasakan tidak adil. Mereka tidak mengajar, mendidik kaum mereka. Oh, ini adalah disebabkan faktor ni, faktor sejarah ni, faktor itu. Tidak. Dia tidak mengajar, mendidik, mengasuh kaum mereka. Kita perlu berkorban kerana kita satu keluarga Malaysia untuk samaratakan, untuk kurangkan jurang dan sebagainya. Tidak. Mereka mencari kesalahan dan sentiasa menuduh, memfitnah. Oh, ini ketuanan Melayu. Ini itu. Saya tidak nafikan benda tu tidak berlaku, fenomena ketuanan dan sebagainya. Tetapi melihatkan parti-parti politik bukan Melayu ni tidak mengambil inisiatif untuk mendidik, mengasuh bangsa-bangsa ke arah mewujudkan satu masyarakat Malaysia yang harmoni, maka orang Melayu terpaksa menjaga kepentingan mereka sendiri, mengawal kepentingan mereka sendiri dengan begitu ketat. Ya. Jadi Ramasamy bila nak cerita benda ni semua, dia perlu tahu benda ni rumit. Perlu diwujudkan satu jawatan kuasa besar, melibatkan ramai pakar-pakar dari segenap bidang untuk mengkaji pelbagai faktor. Faktor sejarah, faktor sosioekonomi terkini, lanskap politik, keadaan kaum terkini, ya, termasuk apa realiti sekarang. Realiti sekarang tidak berubah dari satu sudut, tidak berubah walaupun dah berdekad-dekad lamanya kita merdeka. Masing-masing tidak ingin berganjak. Jangan salahkan orang Melayu mengawal sektor perkhidmatan awam. Kalau pergi di Pulau Pinang sebagai contoh, sebab saya 25 tahun di Pulau Pinang, jadi konsultan di beberapa syarikat, ya. Di sebelah Kulim High Tech pun saya pernah jadi konsultan, ya. Di dalam tempat kerja, tanyalah orang Pulau Pinang. Banyak tempat kerja kadang-kadang dia hadkan, ini kita hendak orang Cina, atau orang boleh cakap bahasa Cina. Sebenarnya syarikat tu is multinational, tapi kita nak orang Cina. Kadang-kadang dia buka untuk semua kaum, tapi itu sekadar tunjuk. Bila pergi interview, ada orang tahu sebenarnya mereka nak orang Cina. Jadi diskriminasi berlaku di situ. Kalau tanya orang-orang kat kilang, mereka beri alasan, oh ini sebab tengok perkhidmatan awam orang Melayu kawal, jadi kita nak kawal kat sini. Dia sebenarnya hanya tuding jari. Tetapi dia tidak sedar dalam usaha national building ini perlu ada banyak muzakarah untuk mencari jalan penyelesaian. Mereka tidak ingin bekerjasama, bukan mengambil iktibar, mengambil inisiatif untuk memulakan langkah-langkah ke arah mencari penyelesaian. Mereka cuma beri alasan perkhidmatan awam dikawal oleh orang Melayu, jadi kita nak kawal bidang kita. Dan jangan pula kata orang Melayu kawal perkhidmatan awam. Cina pun ramai tak minat nak masuk perkhidmatan awam. India pun kurang nak masuk perkhidmatan awam. Tetapi apa pun, semuanya memerlukan perbincangan, memerlukan satu inisiatif di mana kita bersikap jujur dan mengakui kelemahan di segenap lapisan, ya, kita mengambil kira semua faktor, termasuk faktor diskriminasi di tempat-tempat kerja swasta yang didominasi banyaknya oleh orang Cina, yang juga ada yang bersikap resis. Tak percaya, pergilah buat survey. Di Pulau Pinang buat cukup.
orang-orang yang bekerja di kilang, di Bayan Lepas, Bayan Baru dan sebagainya. Ya. Jadi bila ada satu pendekatan yang jujur, di mana semua faktor-faktor yang menimbulkan jurang sosioekonomi ini telah diambil kira, barulah beri cadangan satu tempoh masa bagaimana kita boleh mengurangkan jurang sosioekonomi ini, memastikan perkhidmatan awam dan juga sektor swasta diwakili dengan lebih adil oleh semua kaum. Jangan nak lihat sesuatu dari kacamata resis, hanya menimbulkan realiti kononnya sektor perkhidmatan awam ni didominasi oleh orang Melayu, kemudian kata nak kurangkan dominasi ini tanpa menyebut peranan bangsa-bangsa lain dalam menyebabkan keadaan tidak sama rata dari sudut sosioekonomi ini berlaku. Jangan nak salahkan, walaupun secara tidak langsung, satu kaum, khususnya orang Melayu. Hari ini sudah berani seorang pemimpin di AP sebut secara terbuka benda ni dengan fakta-fakta yang berat sebelah. Baru 2 bulan lebih kerajaan ni berkuasa. Itu sahajalah mesej saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.